Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bersama saya Nur Hida Amalin bersama dengan 3 orang panel. Yang pertama panel Nur Insyirah. Yang kedua kita adalah Nur Insyirah. Panel kedua ialah Wani Manan dan panel ketiga adalah Aisyah Azhar. Tajuk podcast kami pada hari ini ialah tajuk jenayah. Okey, untuk panel pertama saya nak tanya, apakah maksud jenayah terhadap manusia? Jenayah terhadap manusia ni dia maksud dia perbuatan yang melibatkan kecederaan kepada manusia, macam membunuh, itu jenayah terhadap manusia. Lepas tu penganiayaan kepada manusia, contohnya penderaan kanak-kanak, lepas tu manusia yang diculik, dibunuh, itu adalah jenayah terhadap manusia. Okey, seterusnya kita akan berbincang mengenai dadah. Okey, boleh saya tahu apakah maksud dadah? Pada pengetahuan saya, dadah merupakan sejenis bahan yang boleh menyebabkan seseorang individu itu kemudaratan kepada kesihatan seseorang individu dari segi rohani, jasmani dan emosi. Seperti yang kita sedia maklum, dadah terdapat pelbagai jenis, antaranya heroin, morfin, ganja, syabu, kokain dan lain-lain. Dadah-dadah ini sememangnya mendatangkan keburukan kepada individu kerana bahan-bahan yang terkandung di dalam dadah ini boleh menyebabkan individu ketagih dan mula melakukan perkara-perkara yang negatif. Seterusnya, boleh saya tahu mengenai jenayah cyber? Bagi pendapat saya, jenayah cyber merujuk kepada aktiviti jenayah yang melibatkan penggunaan teknologi dan rangkaian digital. Dia boleh termasuk dalam penipuan dalam talian, serangan cyber atau penggunaan maklumat secara palsu. Okey, seterusnya, boleh saya tahu jenis-jenis jenayah cyber? Okey, jenayah cyber ni terbahagi kepada banyak, dia meluas. Salah satunya penipuan, judi cyber, pornografi, skim cepat kaya, penggodaman atau hacker dan penyebaran virus. Bagi pendapat anda, golongan mana yang mudah untuk terpengaruh dengan jenayah cyber? Orang yang mudah terlibat dalam jenayah cyber ialah pemuda yang berminat dalam komputeran, pemuda yang mempunyai minat dalam dunia komputer tetapi kurang bimbingan atau arah tuju yang boleh terlibat dalam aktiviti jenayah cyber. Seterusnya, orang yang terjejah emosi, individu yang terjejah emosi atau tidak puas hati dengan keadaan tertentu mungkin terdorong untuk melibatkan diri dalam jenayah cyber sebagai bentuk balas dendam. Selain itu, individu dengan kemahiran teknikal yang tinggi, mereka yang mempunyai kemahiran yang tinggi tetapi mungkin menggunakan kebolehan mereka dengan cara yang salah, dengan cara yang negatif. Seterusnya saya nak tanya mengenai jenayah dadah. Bagi pendapat anda, pihak manakah yang bertanggungjawab untuk mengatasi masalah dadah? Okey, pada pendapat saya, pihak yang bertanggungjawab bagi menangani masalah penagihan dadah ini, yang pertama, ibu bapa. Kenapa ibu bapa? Kerana ibu bapa perlu memberi didikan awal kepada anak-anak mereka tentang bahayanya dadah ataupun bahayanya dadah serta keburukan-keburukan yang disebabkan oleh dadah. Apabila anak-anak didedahkan dengan perkara-perkara seperti ini, mereka akan dapat menghindari masalah penagihan dadah ini daripada awal. Okey, yang kedua, pihak sekolah, iaitu bagi saya subjek mengenai penyalahgunaan dadah ini perlu diterapkan dalam mata pelajaran seperti mata pelajaran pendidikan kesihatan. Hal ini kerana apabila anak-anak murid ataupun pelajar didedahkan dengan perkara-perkara seperti ini di sekolah, mereka juga akan mengetahui betapa buruknya ataupun betapa teruknya akibat yang boleh didapati disebabkan dadah.
Okey, seterusnya yang ketiga, peranan NGO, badan bukan kerajaan. NGO boleh melakukan kempen-kempen kesedaran pada hujung minggu ataupun 2 bulan sekali. Kempen-kempen ini bertujuan untuk memberi kesedaran ataupun membuka mata orang ramai supaya mengelakkan ataupun menjauhkan diri daripada gejala dadah ataupun melibatkan diri secara langsung ataupun tidak langsung dengan perkara-perkara negatif seperti dadah ini. Seterusnya, boleh saya tahu mengenai langkah untuk mengatasi masalah jenayah terhadap manusia? Langkah untuk mengatasi jenayah terhadap manusia ni, pertama, penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasa undang-undang ni, penguatkuasa perlu tegas, lepas tu adil. Sebagai contoh, dalam perdagangan manusia, penguatkuasa ni perlu tegas dalam menjaga sepadan negara supaya perdagangan manusia ni tak berlaku lagi lah. Lepas tu, manusia yang diculik dan dibunuh juga patut diambil tegas. Dan seterusnya, pendidikan dan kesedaran. Pendidikan dan kesedaran ni kepada masyarakat yang tentang hak asasi manusia serta risiko dan kesan jenayah. Lepas tu, pengetahuan dan pengawasan. Pengetahuan dan pengawasan ni contohnya penderaan kanak-kanak. Contoh dekat taska ke apa, perlu meletakkan CCTV untuk pengawasan. Dijadikan bukti supaya penderaan kanak-kanak ni tidak berlaku lagi. Untuk soalan yang terakhir, apakah langkah untuk mengatasi masalah cyber, jenayah cyber? Okay, antara langkah mengatasi jenayah cyber ialah kesedaran dalam pendidikan. Tingkatkan kesedaran kepada masyarakat dalam pendidikan tentang ancaman cyber bagi mengelakkan berlakunya risiko dengan meningkat ataupun jenayah cyber ni berlaku dengan tinggi. Dengan adanya pendidikan dalam sekolah, pelajar ataupun guru-guru dapat menyemai dalam diri mereka. Selain itu, langkah untuk mengatasi jenayah cyber ialah memantapkan perlindungan peribadi. Contohnya, amalkan keamanan dalam talian seperti penggunaan kata laluan yang kuat ataupun pengesahan 2 faktor untuk menjaga maklumat peribadi kita. Dan akhir sekali ialah pemantauan aktiviti rangkaian. Pemantauan aktiviti terhadap rangkaian ialah sistem untuk mengesan sebarang tindakan yang mencurigakan atau serangan cyber berlaku dalam handphone kita ataupun akaun peribadi kita. Okey, saya rasa itu saja untuk podcast kita hari ini. Sekian, terima kasih.